Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya cuba untuk jawab berkaitan dengan periuk. Saya suka soalan ni dan saya suka pukulan maut anda. Okay, yang pertama, social e-commerce. Apa sebenarnya social e-commerce? Bila saya buat study lagi, social e-commerce ni telah melangkaui daripada pemikiran rakyat Malaysia yang mana kita nak jadi dropshipper. Ini bukan lagi satu stage yang mana kita perlu jadi dropshipper. Kita kena himpunkan semua kawan-kawan sosial kita menjadi members ataupun shopper lah, senang cerita. Dia bukan perkataan members, perkataan dia adalah shopper. Yang mana anda ada kedai, anda himpunkan shopper-shopper anda membeli. Dan shopper ini sekali dia membeli, dia akan membeli lagi. Sebab dalam digital, satu shopper membeli, dia akan ada 12 kali membeli. Alright. Saya cuba fahamkan daripada dasar. Okey, anda bukan seorang dropshipper, tetapi anda adalah pekedai yang invite shopper untuk masuk kedai anda dan lock dia. Alright, once dia dah beli satu barang, dia akan membeli lagi barang-barang yang lain. Alright. So, saya pernah tanya dengan director marketing. Alright. Dalam social e-commerce, hot sale sesuatu item ini berlaku di negeri China. Dalam 1 jam ke 2 jam, berapa sales dia? Dalam 1 jam ke 2 jam, sales dia 50,000 item. Orang membeli. Alright, maksudnya dia bukan nak kita akan invite orang. Kau nak beli barang ni tak? Okey, beli dengan aku. Tak. Kita jadikan dia shopper. Dia tengok sendiri, dia membeli. Jadi, bila menggunakan teknologi, dalam 1 jam, orang kita dah viral kan, orang start membeli. Bukan, ni duit kau belikan untuk aku. Okey, aku belikan, nanti kau hantar barang kat rumah aku. Tak, ini bukan zaman dia lagi. Zaman dia sekarang adalah user tengok kat handphone, pop up dan membeli. Kenapa? Sebab adalah berkaitan dengan big data. Big data adalah untuk company-company besar. Alright, sebagai contoh lah. Okay, kenapa Fingo tak dapat lagi big data daripada JV daripada company besar? Sebab company-company besar nak tengok 1 jam boleh tak jual 50,000 item. 1 jam boleh tak menjual sebanyak 20,000 item. Yang menjadikan masalah, stok barang yang kita dapat, alright, untuk jual dengan kadar yang murah, untuk jual kadar yang reasonable untuk membeli, alright, yang mana kita tahu harga itu boleh jual, alright, tak semua kilang, alright, ada simpan stok barang yang macam ni. Ataupun tak semua kilang yakin lagi. Alright, ataupun tak semua kilang sanggup untuk letak 50,000 item di warehouse. Jadi big data fungsinya adalah untuk kita bagi faham, okey, 1 jam sekarang kita boleh jual berapa. Okey, company pun juga kena ingat, company juga takut kalau kita open stok dekat tempat sana ada 1,000, kita pun open sampai 50,000, anda bising. Barang lambat sampai, lambat terima barang. Jadi kita kena win-win situation, kita bantu company untuk kita buat viral pada hot sales pada time sekian, jualan dia berapa. Big data ini akan menarik the big company untuk jump in dan buat promosi ikut harga Fingo. Ataupun ikut harga daripada big data. Big data cakap, alright, orang membeli daripada pukul 8 sampai pukul 10, hot sale, harga yang gila-gila orang membeli, produk range sekian, pada harga RM72. Tak boleh jual pada harga atas 100. Jadi company besar, kau dah nampak big data ini, right? Kita bagi, kalau kau nak jump in, kau jual pada harga sekian. Right. Kenapa ni penting? Sebab company-company besar, bapak-bapak giant-giant yang ada dekat luar pasaran, dia tengok. Kita tengok jual item 1, 2, tetapi dia tengok 1 jam boleh tak jual macam China, 50,000 item. Boleh tak jual macam dekat India, 1 jam online dia boleh jual sampai berjuta-juta. Faham strategi, faham case study ni. Alright, saya harap sangat. Alright, harap sangat macam kita dah buat dalam grup ni dah okey dah. Alright, kita pastikan shopper ni faham pembelian social e-commerce ini kena grab di hot sale, di flash sale. Beli, kalau dia on, beli. Sebab dekat situ kita membantu company untuk nampak big data dengan giant company. Bapak-bapak ni, datuk-datuk ni nampak.
Alright, yang mana platform ini boleh membuat 1 jam jualan dia 50,000 dengan harga sekian. Jualan 30,000 dengan harga sekian. Mereka giant-giant nak jual bug jalan, jual bug jalan, buat jalan. Dia tak nak terperap dekat dalam warehouse, lepas itu nak jual sampai sebulan, 2 bulan. Tolong faham strategi big data. Alright, tolong kaji social e-commerce dekat bahagian hot sales dengan bahagian flash sale. Saya faham mungkin kita tak sampai lagi, minda kita tak sampai lagi cara yang berlaku dekat China. 1 jam 50,000, 30,000 jualan. Sebab kita ketinggalan 10 tahun di dalam social e-commerce. Saya faham anda akan tanya banyak soalan, anda akan argue banyak soalan. So kita kena buat seberapa ramai shopper. Dalam sekarang ni dalam tak banyak, dalam saya rasa nak dekat 5 juta atau 4 juta lebih kurang. Alright, tapi dalam lingkungan ni pun tak ramai yang faham, kena tengok, kena alert. Jadi kita akan sentiasa buat marketing. Kita yang serius kena ada seberapa ramai shopper untuk nampak benda ni. Company dah buat, shopper baru register dapat RM5 off. Alright, dalam masa yang sama boleh rebut one off produk percuma. Alright, beli barang periuk tu, lepas tu dia add on dengan pukul telur. Alright, benda tu dah jadi cantik dah. Jadi kita kena merancakkan lagi supaya bapak-bapak dan datuk-datuk brand yang ada dalam market, alright, jump in ikut harga range yang kita target. Benda ni boleh jual dalam market. Alright, saya faham anda juga akan argue perkara yang sama. Kalau anda masih lagi di minda dropshipper, tolong asingkan dropshipper dengan social e-commerce. Alright, jump in kepada social e-commerce. Anda akan nampak sesuatu yang lebih besar. Alright, mungkin anda nampak dropshipper anda untung RM10, tapi kerja dropshipper sentiasa ambil order, sentiasa kena marah. Alright, kerja sebagai social e-commerce, monitoring. Bila kita dah monitoring, kita dah tengok kedai kita itu telah diuruskan menjadi autopilot. Nak yang kerja mengurus atau nak jadi kerja yang autopilot? Biar untung kita sikit, tetapi volume. Alright, saya harap penerangan saya ni jelas. Tolong cari seberapa ramai shopper. Tolong baca buku. Tengok buku Facebook Marketing. Facebook Marketplace. Kenapa saya buat Facebook Marketplace? Setiap ebook yang saya keluarkan bukan sia-sia. Saya cakap sekali lagi, setiap ebook yang saya keluarkan bukan sia-sia. Kenapa bukan sia-sia? Sebab Facebook sekarang tengah program engine mereka untuk nampak marketplace lebih daripada orang tengok video live. Alright, ini secret. Saya tak nak cerita panjang-panjang, anda follow secret ini. Alright, kerana apa? Facebook akan keluar dia punya gateway. Facebook akan keluar dia punya point. Betul ke? Wujud ke? Anda search Facebook game. Saya memberi semua berfakta. Facebook game. Orang main game, alright, rakan-rakan tengok, orang ada satu button, dia boleh bagi gift. Gift itu berbentuk gambar. Gambar yang kita bagi gift itu, kita kena bayar dengan Facebook. Dan orang yang main game tersebut, alright, dapat point-point. Point-point itu boleh cash masuk bank. Kita pun sama, lebih advance kita. Alright, jadi dia bertukar kepada game. Dia menggunakan konsep game. Selepas ini konsep membeli belah barang. Ambil peluang yang saya katakan tadi. Social e-commerce tadi, kita monitoring. Alright, sampai bila anda nak kerja menghadap komputer? Saya nak tanya, sampai bila anda nak kerja menghadap komputer? Sampai bila kerja anda nak tengok handphone, ambil order? Alright, biar ianya menjadi autopilot. Belajar menjadi autopilot. Sebagai contoh, saya berada di Filipina, saya lockdown di sini. Saya monitoring, saya tengok, saya bagi input, saya bagi video untuk seberapa banyak shopper lagi yang kita boleh dapat. Anda pun merasa sebab anda bekerja. Tapi saya tanya tadi, sampai bila? Adakah sampai mata anda buta tengok digital, tengok TV, komputer, alright, untuk baru anda nak faham apa yang saya cakap? Alright, kenapa saya cakap buta? Pakcik saya buta. Alright, kerana tengok terlalu lama banyak komputer, cataract sampai buta sebelah mata. Saya tak nak anda pun buta. Alright, jadi faham social e-commerce, kerja daripada sekarang,
input untuk masukkan jadi sebagai shopper. Alright. Dan faham company sedang buat flow big data. Dalam buat flow big data, dalam orang yang faham big data, ada strategi. Follow strategi dan kita membina big data. Alright. Kalau bahasa saya kasar, saya minta maaf. Kalau bahasa saya panas, minta maaf. Tapi itu yang saya nampak, itu yang saya belajar dalam big data. Alright. So saya harap anda akan faham, anda akan nampak something, dan kita pun mengharap datuk dan nenek yang ada dekat dalam market brand ini yang dah otai, alright, akan jamin nampak apa yang kita cuba sampaikan, apakah itu social e-commerce. Di China dah meletup-letup. Benda ni 10 tahun advance. Dalam 10 tahun advance, kita adalah negara terakhir di Asia Tenggara yang faham e-commerce. Masih lagi orang nak main COD. Saya dah tak berminat untuk layan orang COD. Saya cakap nak beli daftar dekat sini, beli barang apa dekat sini boleh dapat murah. Boleh dapat beli. Beli nak murah, tengok hot sale terus beli. Beli nak murah, tengok flash sale terus beli. Alright, jangan tunggu-tunggu. Alright, macam kita ada rakan kita mungkin dia letak dalam add to cart, dia tunggu baru nak bayar. Tunggu baru nak bayar, barang dah habis dah bang. Alright, ini bukan zaman yang mana sebagai contoh supermarket buat launching 1000 item, pergilah dekat supermarket, berdurun orang pergi kat supermarket. Alright, bila dah masuk dalam troli, dah masuk dalam add to cart, dah lega. Oh, barang ni dah jadi hak milik aku. Alright, dalam digital tak sama. Alright, masuk dalam add to cart, kau tak bayar, kau takkan dapat barang ni. Alright, mungkin penerangan saya ini jelas. Add to cart, bayar cepat-cepat. Alright. Dan janganlah jadi seperti collect duit orang. Alright, saya belikan untuk awak. Tak ada, ini bukan zaman dia. Alright, kalau faham strategi apa yang saya cakap ni, ini bukan zaman dia. Zaman ini telah berlalu 10 tahun. Saya dah cakap dalam saya punya penulisan, dropshipper akan ketinggalan dalam market. Alright. So kalau anda faham social e-commerce dengan cara yang betul, anda akan nampak. So apa yang saya cakap ini semoga boleh disampaikan kepada rakan-rakan yang mungkin tak faham lagi hot sale dan flash sale, dan bantu company untuk dapat big data. Alright. So input ni padat, input ni manfaat. So saya minta maaf kalau bahasa saya kasar, cara cakap saya tak berlapik. Alright. Kalau kita tak bagi penjelasan yang santai, nanti dia akan cakap kita formal. Alright. Tapi bahasa saya memang macam ni. Alright. Okay, sekian. Terima kasih.